Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala hibbina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah kita direzekikan lagi bertemu pada pagi ini untuk menyambung pembacaan kitab Bahrul Mazi, dan yang saya tahqiq pun dah nak habis. Lepas ni kita akan lebih laju lah, sebab tidak lagi dapat ditahqiq kitab ini dengan detail seperti sebelum ini. Semoga selepas ni akan bangkit di kalangan kita orang yang akan menyambung usaha untuk mentahqiq kitab yang barakah ini biiznillah. Kita akan masuk pada hadis yang ke-58. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam al-syaikh Muhammad Idris ibn Abdul Rauf al-Marbawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyaikhihi wa talamizatihi wa qurra'i bahril mazi wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Wa minhu ila sayyidina Al-Imam At-Tirmizi wa minhu ila sayyidina Abi Hurairah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'imi thumma yatawadda'u minhu, hasanun sahih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabdanya, jangan kencing seorang daripada kamu di dalam air yang tenang, kemudian mengambil wuduk ia daripadanya. Babu karahiyatil bauli fil ma'ir rakidi. 249, bab menegahkan kencing di dalam air yang tenang. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, di dalam bab ini akan membicarakan kencing dan berak di dalam air tenang dan berlari. Berlari ni air yang mengalir lah, air yang tenang dan air yang mengalir. Maka telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan hadis tegah kencing di dalam air tenang. Demikian bunyinya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imi thumma yatawadda'u minhu. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sabdanya, jangan kencing seorang daripada kamu di dalam air tenang, kemudian mengambil wuduk ia daripadanya. Maka yang demikian, yakni kencing dahulu akan air itu kemudian dibasuhkan kepada anggota, tiadalah baiknya. Kata Abu Isa, bermula ini hadis hasan lagi sahih, dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir radhiyallahu taala anhu. 250, masalah kencing di dalam air dan hukumnya. Kata Imam Nawawi, adalah hadis dalam masalah 249 itu dalil atas haram kencing dalam setengah air dan makruh kencing di dalam setengah air. Dan diambil yang demikian itu daripada hukum masalah. Maka jika adalah air itu banyak lagi berlari, hanyut, air yang mengalir, tiadalah haram kencing di dalamnya, kerana mafhum hadis itu sekira-kira katanya di dalam air tenang, dan tetapi yang aula menjauhkan dia. Jadi sebagian ulama faham itu. Disebut air yang tenang ni, kalau air yang berlari, air yang mengalir, maka tiadalah hukum tegahan tersebut. Baik. Dan jika adalah air sedikit lagi hanyut,
Ia sikit tapi hanyut, main mengalir. Contoh macam air dalam parit kecil tu air kecil, sikit air tu pun, main setiap kali mengalir tu sikit je. Parit kecil. Tapi dia tidak tenang, dia mengalir. Dan jika adalah air sedikit lagi hanyut, maka sungguhnya berkata satu jamaah daripada ashab kita makruh. Dan bermula yang mukhtarnya haram. Mukhtar iaitu mukhtar di sisi al-Imam An-Nawawi bukan dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i. Maksudnya di sini Imam Nawawi berijtihad dengan pendapat pribadi beliau. Dan pendapat beliau tidak mewakili pendapat muktamad dalam mazhab. Sebab pendapat muktamad dalam mazhab, atau air itu sikit sekalipun, contoh air dalam gelas gini, saya pergi, ada air sikit, saya pergi hentam kencing dalam air ni, makruh. Kenapa tak haram? Sebab kita boleh jadikan air yang mutanajis ni jadi air mutatahhir kembali, iaitu dengan cara air yang sikit yang telah menjadi mutanajis itu dicampurkan dengan air mutlak yang membawa kepada bilangan 2 kullah, lantas tak berubah bau ataupun rasa atau warna, maka ketika itu air mutanajis berubah kepada air mutlak. Jadi pendapat mu'tabar dalam mazhab ni makruh walau apa keadaan sekalipun. Jadi pendapat Imam Nawawi yang mukhtarnya, yang mukhtar di sisi beliau Dan bermula yang mukhtarnya haram kerana mencemarkan dia dan menajis akan dia atas yang masyhur daripada mazhab Syafi'i dan lainnya, dan terpedaya orang lain, maka memakai ia akan dia, serta bahawasanya air itu najis. Air itu menjadi mutanajis. Di sana ada beza antara najis dengan mutanajis. Tapi dalam kalam fuqaha kadang-kadang disebut wama'un najis, wama'un mutanajis. Itu istilah yang perlu kita sama-sama hayati. 251, masalah kencing di dalam air tenang yang banyak. Kata Nawawi, dan jika adalah seorang itu kencing di dalam air yang banyak dan jika adalah seorang itu kencing di dalam air yang banyak lagi tenang, tiada hanyut, tenang tu tiada hanyut, maka kata ashab kita makruh ia dan tiada haram. Dan jikalau dikatakan haram, nescaya tiada jauh ia. Kalau nak kata haram pun betul juga kata Imam Nawawi. Ini pendapat Imam Nawawi. Kerana bahawasanya tegah Nabi itu menghendaki mengharamkan sebagaimana yang berlaku atas yang mukhtar di sisi al-muhaqqiqin dan kebanyakan daripada ahlul usuliyin. Al-aslu fil nahyi al-hurmah dalam usul fiqh. An-nahyu iza utliq afada tahrim, sebagaimana al-amru iza utliq afada al-wujub illa inda al-qara'in. Jadi bila tegah tak ada dalil lain yang menunjukkan tegah itu bukan untuk haram, bila tak ada dalil lain, maka tegahan itu bermaksud haram di sisi pendapat mukhtar dalam perbahasan usul, sebagaimana yang berlaku atas yang mukhtar di sisi al-muhaqqiqin dan kebanyakan daripada ahlul usuliyin, dan padanya daripada makna bahawasanya memberi meluat akan dia, dan padanya daripada makna bahawasanya memberi meluat akan dia. Meluat yang orang jijik lah. Air yang sikit, orang pergi kencing kat situ, siapa lagi nak guna air tu? Dan padanya daripada makna bahawasanya memberi meluat akan dia. Maksud dia, air tadi jadi kotor. Memberi meluat akan dia, air itu bertukar menjadi kotor. Dan terkadang membawa kepada menajiskannya dengan ijma' kerana mengubahkannya. Kalau air itu sikit ataupun banyak, tapi kita kencing punyalah banyak sampai berubah warna, bau ataupun rasa ataupun warna air tadi, maka ijma' ulama' mengatakan air tadi sudah mutanajis. Atau kepada menajiskannya di sisi Abi Hanifah dan mereka yang muafakat akan dia pada bahawasanya lopak atau tempat-tempat bertakung air, apabila digerak tepi air sebelahnya, maka bergerak dengan sebabnya tepi sebelah lagi, nescaya najis airnya dengan jatuh najis ke dalamnya. Ini adalah pendapat mazhab Imam Abu Hanifah yang mengiktibar banyak dan sikit tu dari sudut kalau kita kocak tebing sebelah sana, bergerak tak tebing sebelah sini. Contoh macam dalam air dalam kolah,
Kalau kita main ke ujung sana, ujung kolah tu bergerak atau tidak? Kalau bergerak, maknanya air itu sikit. Kalau tak bergerak, maknanya air itu banyak. Jadi bila air itu sikit, bila bergerak tu maknanya air itu sikit. Bila masuk najis, mutanajjislah air tersebut. Mazhab Syafi'i tak iktibar begitu. Iktibarnya sama ada 2 kulah ataupun tidak. Sama ada 2 kulah ke atas ataupun kurang. 252. Masalah kencing dalam air tenang yang sedikit. Kata Nawawi, bermula kencing di dalam air tenang yang sedikit itu, maka sungguhnya telah dikatakan dia oleh satu jamaah daripada ashab kita bahawasanya makruh ia. Dan ini pendapat yang muktamad, Bermula kencing di dalam air tenang yang sedikit itu, maka sungguhnya telah dikatakan dia oleh satu jamaah daripada ashab kita bahawasanya makruh ia. Dan yang betul lagi dipilih iaitu dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi, bukan pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Pendapat yang pertama tu yang muktamad, Boleh buka kitab fiqh, kita akan jumpa perbahasan ni, Buka Ahsyah Al-Bajuri contohnya. Kita akan jumpa bahawa mana yang muktamad, mana yang ghair muktamad. Dan yang betul lagi dipilihi bahawasanya haram kencing di dalam air tenang sedikit itu kerana menajiskan dia dan membinasakan hartanya dan terpedaya orang lainnya dengan memakainya. Wallahu a'lam. Ini pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi. Cuma pendapat ini bukan pendapat muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i. 253. Masalah berak dalam air dan kencing dalam bekas. Kata Nawawi, telah berkata ashab kita dan lain daripada mereka itu daripada ulama, dan berak di dalam air seperti kencing di dalamnya jua hukumnya. Lihat masalah 250 dan 251. Dan lebih keji pula. Lah kalau kencing pun dah ada perbahasan ulama kata haram, kalau berak lagi-lagilah, lebih dahsyat, Dan begitu juga apabila kencing di dalam bekas dan dironggahkan ke dalam air. Dia duduk tepi sungai, dia duduk tepi kolam macam tu. Dia tak kencing terus dalam kolam tu. Dia kencing dalam botol. Kemudian dituang kencing dia dalam apa namanya, dalam kolam tersebut. Jadi macam mana? Dia tak kencing dalam air. Dia kencing dalam botol tapi dia pergi tuang je. Jadi kata para ulama, begitu juga keadaannya, sebab ilahnya air itu menjadi mutanajis, ataupun dicemari oleh najis. Dan berak di dalam air seperti kencing di dalamnya jua hukumnya. Lihat masalah 250 dan 251. Dan lebih keji pula. Dan begitu juga apabila kencing di dalam bekas dan dironggahkan ke dalam air. Dan begitu juga apabila kencing berdekatan sungai, sekira-kira berlari kencing itu ke dalamnya, mengalir kencing itu ke dalamnya. Dia tak kencing dalam sungai, tapi kebetulannya landai sikit, dia pergi kencing dekat tebing sungai tu, menyebabkan air kencing dia pun bergerak dan mengasuk dalam sungai. Dia tak kencing dalam sungai, dia kencing di tepi sungai, yang membawa kepada mengalirnya kencingnya ke dalam sungai. Dan begitu juga apabila kencing berdekatan sungai, sekira-kira berlari kencing itu ke dalamnya. Kenapa berlari, Sebab dia ambil kalimah yajri, al-ma'ul jari, jara yajri. Syekh Idris menterjemahkan sebiji berdasarkan bahasa Arabnya. Kita kencing berlari, terkejut orang, kencing berlari ke orang tu kencing berlari, Maka sekaliannya dikeji lagi dicelai dan ditegahkan daripadanya sebagaimana tafsil yang disebutkan dia di dalam masalah 250 dan 251 dan 252 itu. Dan tiada menyalahi pada ini seorang daripada ulama. 254. Berak kencing berhampiran dengan air. Kata Nawawi, telah berkata ulama, dan makruh berak dan kencing berhampiran dengan air, dan jika tiada sampai kepadanya sekalipun, kerana umum tegah Nabi SAW daripada kejamban. Kejamban di sini maksudnya qada' hajat, kejamban maksudnya qada' hajat, Kerana umum tegah Nabi SAW daripada kejamban, iaitu daripada qada' hajat,
di jalan-jalan ke air. Dan kerana barang yang padanya daripada menyakiti orang-orang yang lalu ke air itu, dan kerana takutkan sampai berak atau kencing itu ke air. Bila jalan ke air, orang nak ke air, nak pergi ke sungai dan sebagainya, kita pergi hantam di tepi-tepi jalan nak ke sungai, sambil-sambil orang lalu, sambil-sambil orang maki kita. Pasal lah. Jadi jalan ke air memang membawa kepada makruh. Dalam pendapat Mu'tamad Syafi'i makruh, makruh. Tapi ada ulama kata haram, dan seakan-akan lebih dekat kepada haram sebenarnya. 255, masalah membasuh berak kencing di dalam air. Kata Nawawi, adalah membasuh berak dan kencing di dalam air itu, maka jika air itu sedikit sekira-kira menajiskan dia dengan sebab jatuh najis ke dalamnya, maka ialah haram, kerana melumur dirinya dengan najis dan menajis ia akan air. Jadi haram. Memang ini pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri. Sebab dia ada beza, kita berak dalam keadaan air mutanajis tak kena pada kita, dengan kita pergi selam diri kita dalam air, kita pergi hantam dalam keadaan kawasan tu kesikip menyebabkan air tu mutanajis, kena pada kita. Dia dah jadi at-tadammuh bin najasah. Jadi kalau contoh saya ada titi, saya pergi bercangkung kat titi tu, kemudian saya buang air di situ, kelepuk jatuh ke dalam sungai, itu adalah berlaku perbahasan para ulama dalam mazhab Syafi'i kita. Kalau air sikit macam mana, air banyak macam mana. Tapi kalau saya pergi buang air dalam air sungguh, saya menyelam, lepas tu saya buang air dalam keadaan air pula sikit, maka menyebabkan kawasan air yang sikit tu menjadi mutanajis. Bila mutanajis, saya pula tengah menyelam, menyebabkan badan saya menjadi bernajis. Jadi menajiskan diri itu ditegah oleh syarak. Jadi dua masalah tu. Jadi dua masalah di situ. Sekira-kira menajiskan dia dengan sebab jatuh najis ke dalamnya, maka ialah haram, kerana melumur dirinya dengan najis dan menajis ia akan air. Contoh kalau ada orang ambil air kencing pergi sapu kat muka, saja haram, sebab dia menajiskan diri dia tanpa ada keperluan. Dan jika air itu banyak, sekira-kira tiada menajis ia akan air itu dengan jatuh najis ke dalamnya, maka padanya tafsil, perincian, iaitu jika ada air itu hanyut, maka tiada mengapa. Hanyut maknanya air itu mengalir. Dan jika tiada hanyut, maka tiada haram dan tiada zahir makruhnya, kerana bahawasanya tiada ia pada makna kencing dan tiada ia menghampirnya. Sebab tegahan dia adalah tegahan tak boleh kencing. Yang ni dia kencing, kemudian dia selam diri dalam tu. Maksudnya dia basuh dalam air. Contoh saya, dia ada beza sama ada kita buang air tu dalam sungai ataupun kita buang air, kita mencangkung di atas titi. Selepas tu kita pun masuk dalam sungai, kita basuh. Jadi tegahan syarak pada berak dan kencing ke dalam air, bukan maknanya berak dalam air. Jadi bila berak dalam air, kalau air itu sikit, ada satu perbahasan macam kita bincang tadi lah, menajiskan diri. Tapi kalau air itu banyak, kata dalam kitab disebut bahawasanya tiada ia pada makna kencing, sebab dia dah kencing. Sekarang ni dia membasuh, dia qada, dia istinja di dalam sungai. Tegahan syarak pada kencing. Ini pendapat yang disebut di sini. Dan jika tiada hanyut, tapi air itu banyak, maka tiada haram dan tiada zahir makruhnya, kerana bahawasanya tiada ia pada makna kencing dan tiada ia menghampirnya. Nak kata kencing pun tidak, menghampiri makna kencing juga tidak. Sebab dia dah selesai qada hajat, cuma dia istinja dalam air. Dan jika menjauh seorang daripada demikian itu, adalah ia yang lebih ahsan, wallahu a'lam. 256, masalah air hanyut yang jatuh najis ke dalamnya. Kata Syafi'i, bermula air hanyut itu apabila jatuh ke dalamnya bangkai yang tiada dimaafkan, atau jatuh darah, atau lain daripada yang demikian itu, maka ada padanya berteluk yang berhenti air, tiada hanyut padanya, maka itulah teluk daripadanya tertentu airnya tenang yang najis.
Teluk ni maknanya di air tu tiba-tiba dia ada kawasan tempat air berkumpul dan air tu macam tidak bergerak Kalau kita ke sungai ada kawasan teluk-teluk begitu. Jadi kalau najis tu sampai ke teluk itu, jadi teluk itu menjadi mutanajis menjadi mutanajis kalau kawasan tu adalah kecil. Maka itulah teluk daripadanya tertentu airnya tenang yang najis. Jika adalah tempat itu padanya bangkai daripada air yang kurang daripada 5 gerebak, najislah ia. Dan jika adalah ia lebih dari 5 gerebak, tiadalah ia menajiskan, melainkan bahawa berubah rasanya atau rupanya atau baunya. Kalimah rupanya itu adalah terjemahan daripada kalimah launuhu. Allah sawab bukan rupanya, adalah warnanya. Sebab kalau dalam bahasa Arabnya illa ayataghayyar ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Tapi Syekh Khidri menterjemahkan kalimah launuhu tu kepada rupanya. Mungkin maksud rupa beliau tu adalah warna tu sendiri Sebab bahasa Arab zahir menunjukkan laun. Laun adalah warna. Jadi kita buat catatanlah rupa yang dimasukkan di sini adalah warna. Dan jika ada ia hanyut terus, tiada berhenti daripadanya suatu, maka hanyut bangkai bersama-samanya. Hendaklah ambil sembahyang. Allah sawab ada satu kalimah yang tinggal, air sembahyang. Hendaklah ambil air sembahyang. Sebab dalam bahasa Arab sebut fa iza marratil jifatu aw ma khalatahu fil jari tawadda'a bima yatba'u mawdi'al jifah minal ma'. Tawadda'a, maksudnya tawadda' berwuduk. Jadi bila wuduk, sama ada berwuduk ataupun orang sebut ambil air sembahyang. Jadi tertinggal kalimah air di situ lah Allah sawab. Maka hanyut bangkai bersama-samanya, hendaklah ambil air sembahyang dari sebelah hulu bangkai. Kerana bahawasanya tali air atau jalan hanyutnya yang lepas itu tiada mencampur airnya oleh najis. Maksud dia ambil wuduk di bahagian air yang datang selepas bangkai tu hanyut. Hulu air tu maksud dia hulu bangkai. Macam air mengalir ke sini, air mengalir ke sini, katakan air mengalir dari depan ke belakang, najis mengalir, jadi air yang datang selepas bangkai tu mengalir. Itu dinamakan hulu bangkai. Kalau kita ambil air sebelum najis tu sampai, air tu kita panggil hulu hilir bangkai. Istilahnya begitu. Kerana bahawasanya tali air atau jalan hanyutnya yang lepas itu tiada mencampur airnya oleh najis. Sebab najis dah berjalan ke depan. Ni air yang datang selepas najis tu. Air baru yang datang selepas najis mengalir. Dan jika adalah air yang hanyut itu sedikit dan di dalamnya ada bangkai, maka mengambil wuduk seseorang daripada keliling bangkai itu, nescaya tiadalah harus akan dia apabila adalah barang yang ada kelilingnya kurang daripada 5 gerebak, seperti air tenang jua hukumnya. Okey. Jadi air yang kurang daripada 2, air yang kecil macam tu, macam air parit tu, bila bangkai hanyut sekali, air sekitar bangkai tu dianggap mutanajis. Sebab dia kurang daripada 2 kolah. Walaupun kalau kita sukat air daripada hulu sampai ke hilir, kita kumpul semua, dia akan sampai 5 gerebak. Walaupun sampai 5 gerebak sekalipun, tapi bila hukum air hanyut, setiap aliran itu dia ada hukum dia. Seakan-akan bila air itu mengalir, ini hukum dia. Air kesus je mengalir, ini hukum baru. Dia munfasil dari segi hukum. Jelas Contoh macam katakan sungai kecil sungai tu, air mengalir sikit je, tiba-tiba jatuh bangkai tikus di situ. Air pun tolak dia pun bergerak-gerak. Air sekitar bangkai itu iktibarnya mutanajis. Walaupun di hujung tu ada teluk besar yang menyebabkan air yang di hujung teluk tu sampai kepada 2 kullah. Bila najis tu sampai ke air teluk tu, barulah air dalam teluk tidak dianggap mutanajis. Tapi air keliling bangkai masa dia tengah mengalir tu, itu dianggap mutanajis.
Sebab air yang sekeliling bangkai, dia berpisah hukumnya dengan air di depan dia, dan juga berpisah hukumnya daripada air di belakang bangkai tersebut. Itu perbahasan fiqh yang disebut oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i. Okey. Hadis yang ke-59. Hadis yang ke-59, kita baca takat mana yang sempat. Sebab seperti mana biasa, sahabat pun tahu, saya mempunyai tugasan besar setiap pagi. Hadis yang ke-59. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi 'atishna afa natawadda'u minal bahri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Hasanun sahih. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, katanya telah bertanya seorang laki-laki akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka katanya, ya Rasulullah, bahawasanya kami menunggang laut, menaiki bahtera sampan, kami ni pelayar, bahawasanya kami menunggang laut dan kami tanggung serta kami akan sedikit daripada air, kami bawa sedikit daripada air. Maka jika mengambil wuduk kami dengannya, dahagalah kami. Adakah kami ambil wuduk daripada laut? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah cuci airnya, halal bangkainya. Cuci bersih. Babu ma jaa fil ma'il bahri annahu tahur. 257. Bab yang telah datang ia pada air laut bahawasanya ia suci lagi menyucikan. Ketahuilah ya saudaraku, telah didatangkan oleh Tirmizi akan hadis yang menunjukkan air laut itu suci, dan beberapa ilmu dapat dipetik daripada hadis ini. Dengarlah, demikian bunyinya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa in tawadda'na bihi 'atishna afa natawadda'u minal bahr. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah berkata, ia telah bertanya seorang laki-laki akan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka katanya, ya Rasulullah, bahawasanya kami menunggang laut, yakni kami naik sampan atau perahu berlayar di dalam laut, dan kami tanggung bawa serta kami akan sedikit daripada air. Maka jika dia mengambil wuduk kami dengannya, yakni jika kami buatkan dia mengambil air sembahyang, habislah ia dan nescaya dahaga kami. Adakah maka kami mengambil air sembahyang daripada air laut? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ialah, yakni laut itu suci airnya, yang halal bangkainya. Maka hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam Syafi'i di dalam Al-Um. Kata Abu Isa Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir dan Al-Farasi. Maafkan saya, Al-Firasi, bikasril fa'. Nama beliau dikenali dengan nama Al-Firasi ataupun Firas. Tapi siapa nama betul beliau, wallahu alam. Salah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Jabir dan Al-Firasi radhiyallahu anhuma, dan bermula hadis ini hasan lagi sahih. 258 air laut dan hukumnya. 258 masalah air laut dan hukumnya. Kata Abu Isa, dan ialah, yakni seperti pada hadis di dalam masalah 257 itulah perkataan kenyanyakan, Allah sawab kebanyakan, itulah perkataan kebanyakan fuqaha daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setengah daripada mereka itu ialah Abu Bakar dan Umar bin Al-Khattab dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Tiada memikir mereka itu
akan salah dengan mengambil wuduk air laut. Jadi para sahabat ini berpandangan tak ada masalah, air laut itu tahur. Dan sungguhnya telah memakruhkan oleh setengah daripada ashab Nabi SAW mengambil air sembahyang dengan air laut itu. Setengah daripada mereka itu ialah Ibnu Umar dan Abdullah Ibnu Amr. Dan kata Abdullah Ibnu Amr ialah api, yakni lapisannya di atas api. Air laut tu berada di atas kawasan berapi. Dan hari ini memang terbukti ada kawasan-kawasan laut yang di bawah permukaan laut itu adalah kawasan gunung berapi, kawasan berapi, tapi di atasnya adalah air laut. 259 masalah berlayar di laut laki-laki dan perempuan. Kata Ibnul Arabi Al-Maliki, adapun ulama sufi itu Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi, qaddasallahu sirrah. Kata Ibnul Arabi adalah pada hadis dalam masalah 257 itu, iaitu tentang katanya inna narkabul bahr, maka yang demikian itu dalil atas harus berlayar di laut. Intaha. Tengok tuan-tuan, kita baca hadis yang kita fikir isu air laut tu je, tapi fuqaha boleh istinbat hukum, maknanya tak ada masalah berlayar di lautan. Sebab kalau tak boleh Nabi akan tegur, kamu kenapa berlayar? Bukankah berlayar tu diharamkan? Contoh, tiba-tiba Nabi tak kata apa, maka sukutun Nabi yadullu ala iqraril hukm. Jadi di sini kita nampak lihat bagaimana fuqaha mengistinbat hukum yang kadang-kadang kita baca tapi kita tak terperasan perbahasan hukum yang boleh dipetik daripada nas tersebut. Kata Nawawi di dalam Syarh Muslim pada babu fadlil ghazwi bil bahr, harus berlayar di laut bagi laki-laki dan perempuan. Begitulah mengatakan dia oleh jumhur, dan telah memakruh oleh Imam Malik berlayar di laut bagi perempuan, kerana bahawasanya tiada mungkin mereka itu pada ghalibnya bertutup tubuh di dalamnya, dan tiada sejahtera daripada terbuka aurat mereka itu pada sekalian orang bekerja di dalamnya. Istimewa di dalam tongkang atau kenaikan laut yang kecil-kecil, serta pula tak dapat tiada perempuan itu nau ke jamban di hadapan laki-laki, manakala tiada di dalam kenaikan itu berjamban. Jadi Imam Malik memakruhkan perkara ini. Tapi hari ini sudah tiada lagi isu ini, sebab kapal pun dah ada tandas, kapal pun dah ada bilik siap ada swimming pool lagi. Jadi maknanya dia jadi makruh satu ketika dahulu di sisi Imam Malik, namun pada hari ini illah itu sudah tiada. Kata Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, dan diriwayatkan daripada Umar bin Al-Khattab dan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhuma akan tegah berlayar di laut. Dan kata orang, hanya senya tegah dua Umar itu bagi berniaga dan menuntut dunia, bukannya kerana taat. Dan sungguhnya diriwayatkan daripada Ibnu Umar daripada Nabi SAW akan tegah berlayar di laut, melainkan bagi orang haji atau mengerjakan umrah atau perang. Dan telah mudhaifkan ini hadis oleh Abu Daud, dan katanya rawi-rawinya majhul. Hadza wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah rezeki kita sambung esok biiznillah. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilu. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين واغفر ذنبنا واجعلنا من عبادك الطاهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من أوليائك يا أرحم الراحمين. وارزقنا رؤية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وفي اليقظة واجعلنا من أهل ودك واجعلنا من أهل حبه واجعلنا من أهل ملته وأمتنا على الإيمان والإسلام على شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.